Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akram Syukri bin Zakaria, nombor matrik 057900. Saya ingin menyampaikan tentang definisi hadis mursal. Hadis mursal ini mempunyai dua makna, iaitu dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Saya akan terangkan melalui dari segi bahasa terlebih dahulu. Dari segi bahasa ialah merupakan isim maf'ul dan dari kata arsala yang bererti melepaskan. Jadi seakan-akan lepas dari ikatan sanad dan tidak terikat dengan rawi yang sudah dikenal. Seterusnya, menurut istilah pula ialah hadis yang gugur pada akhir sanad setelah tabi'in. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fairuz bin Mahathir. Nombor matrik 057905. InsyaAllah saya akan menerangkan tentang contoh hadis mursal. Di antara contoh hadis mursal iaitu hadis yang dikeluarkan Muslim dalam kitab sahihnya bab tentang jual beli yang berkata حدثني محمد بن رافع سنة حجين سنة الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. Yang bermaksud iaitu telah bercerita kepadaku Muhammad bin Rafi' telah menuturkan kepada kami hujah, telah menuturkan kepada kami Al-Laythi dari Uqayf, dari Ibnu Siyab, dari Sa'id bin Musayyab bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli muzabana. Sa'id bin Musayyab merupakan tabi'in yang besar yang telah meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan perantara antara dirinya dan Nabi SAW. Hadis ini gugur sanadnya di bahagian akhir setelah tabi'in. Minimal gugurnya sanad adalah pada sahabat, namun dia boleh terjadi pada sahabat bersama-sama dengan selain sahabat seperti dengan tabi'in. Okey, insyaAllah itu saya pada saya. Syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Iqbal bin Muhammad Khalis, nombor matrik 058569. Jadi saya akan beritakan tentang hadis mursal menurut fuqaha dan ulama Rasul. Jumhur ahli hadis dan ahli fiqh berpendapat bahawa hadis mursal adalah dhaif dan menganggapnya sebagai bahagian hadis mardud, iaitu tertolak, kerana tidak diketahui kondisi perawinya. Bisa jadi perawi yang gugur dari sanad adalah sahabat atau tabi'in. Jika yang gugur itu sahabat, maka tidak mungkin hadisnya ditolak, kerana semua sahabat adalah adil. Jika yang gugur itu adalah tabi'in, maka sangat dimungkinkan hadis tersebut adalah dhaif. Namun dengan kemungkinan seperti ini, tetap tidak bisa dipercayai atau dipastikan bahawa perawi yang gugur itu seorang yang adil. Dan meskipun diketahui bahawa para tabi'in ini tidak akan meriwayatkan kecuali dari orang yang thiqah, maka hal ini pun tidak cukup untuk mengangkat ketidakfahaman ketidakfahaman oleh si perawi hadis. Pendapat lain mengatakan bahawa hadis mursal adalah sahih dan dapat dijadikan sebagai hujah. Terlebih lagi jika para tabi'in tidak meriwayatkan hadis kecuali dari orang-orang yang thiqah dan dapat dipercaya. Pendapat ini masyhur dalam mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan salah satu
iaitu dari dua pendapat Imam Ahmad. Imam Syafi'i berpendapat bahawa hadis-hadis mursal para tabi'i dapat diterima apabila terdapat hadis mursal dari jalur yang lain atau dibantu dengan perkataan sahabat, iaitu qaulus sahabi. Setakat itu je daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imam Faris bin Aluzi, nombor metrik 058805. Hari ini saya ingin memberitakan tentang mursal sahabat. Ulama hadis berpendapat apa yang diriwayatkan oleh sirah al-sahabat, sahabat yang kecil seperti Ibnu Abbas, Anas dan lain-lainnya, dari perkara yang tidak didengar Rasulullah atau perkara yang tidak dilihatnya, bahkan dikira mursal juga sebagai mursal sahabat, mursal juga jika tidak disebut daripada sesiapa hadis tersebut diambil, ia dikenali sebagai mursal sahabah. Para muhaddisin menggolongkan mursal sahabi ke dalam hadis yang bersama sanadnya kerana para sahabat adalah meriwayatkan hadis yang didengar daripada sahabat lain. Mereka tidak meriwayatkan daripada orang lain kecuali nadir. Kesemua sahabat adalah adil. Kegagalan untuk mengenal pasti siapakah sahabat itu sebenarnya tidaklah menjejaskan kesahihan hadis yang diriwayatkan. Contoh mursal sahabi adalah apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi dari Ibnu Abbas mengenai sakitnya Abu Talib yang membawa kepada kematiannya, di mana dia didatangi oleh Rasulullah SAW untuk melawatinya dan juga Abu Jahal. Ini adalah mursal kerana Ibnu Abbas tidak menyaksikan peristiwa ini, malah beliau dilahirkan selepas peristiwa tersebut di perkampungan Abu Talib 3 tahun sebelum berlakunya peristiwa hijrah. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Wan Dinal Arif bin Wan Zaidi, nombor metrik 058552. Saya daripada kumpulan 3 ingin menyambung pembentangan sahabat-sahabat saya, iaitu tajuk hadis mursal, di mana saya akan menerangkan serba sedikit mengenai hukum hadis mursal ini. Sebelum itu, hadis mursal ini dia mempunyai istilah mutaqaddimin dan istilah mutaakhirin. Istilah mutaqaddimin ini hadis yang sanad yang terputus, iaitu mursal dengan munqati sama di sisi iaitu mursal dan munqati sama di sisi mutaqaddimin. Tapi di sisi mutaakhirin pula, mereka membezakan. Mereka kata mursal ini bila tabi'in kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Walaupun tabi'in itu bukan tabi'in besar, maka dia adalah merupakan tabi'in kecil. Jadi apa perbezaan antara tabi'in besar dan tabi'in kecil, ataupun tabi'in senior dan tabi'in junior? Okey, jadi tabi'in besar ini di mana kebanyakan riwayat mereka ini diambil daripada sahabat, dan tabi'in kecil ini pula kebanyakan riwayat mereka diambil daripada tabi'in lain. Cuma ada beberapa orang sahabat yang mereka jumpa tapi tak ramai. Itu adalah tabi'in kecil. Jadi mursal ini selagi mana tabi'in meriwayatkan, tak kiralah tabi'in besar ataupun tabi'in kecil, ataupun maksudnya tabi'in senior ataupun tabi'in junior, ataupun selagi mana dia tabi'in, maksudnya dia pernah jumpa sahabat walaupun seorang, dia riwayatkan terus kepada Nabi tanpa menceritakan sumber, maka riwayat itu dikira hadis mursal ataupun riwayat mursal. Jadi ini istilah mutaakhirin, iaitu istilah ulama. Kemudian istilah ini sudah diistikrar. Okay, jadi kita sambung pada bahagian hukum hadis mursal. Okey, para ulama berselisih pendapat dalam menentukan hukum hadis mursal ini kepada beberapa pendapat. Iaitu pendapat yang pertama, hadis mursal ini ataupun hadis mursal sahih boleh dijadikan hujah secara mutlak. Ini adalah daripada pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan jumhur pengikut mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Jadi pendapat seterusnya adalah hadis mursal ini adalah dhaif, merupakan hadis yang lemah, tidak boleh dijadikan hujah secara mutlak. Ini adalah pendapat jumhur pengkritik daripada kalangan ahli hadis, dan ini juga pendapat ramai daripada kalangan ahli fiqh dan ahli usul. Dan pendapat yang ketiga pula,
hadis mursal ini diterima, tetapi ada syarat dia. Ini adalah pendapat daripada Imam Al-Syafi'i. Okey, jadi ada syarat-syarat dia yang ditetapkan. Jadi syarat pertama adalah syarat bagi perawi. Maksud syarat ni khas bagi perawi. Yang pertama, perawi itu perlulah seorang yang thiqah ataupun siqah. Syarat kedua pula syarat bagi riwayat. Jadi riwayat mursal ini perlu disokong oleh riwayat lain yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa terputusnya walaupun riwayat yang bersambung itu dhaif dan lemah. Jadi saya ingin sambung sedikit lagi, iaitu mengenai di antara hadis mursal atau mursal ini ada juga yang dipanggil sebagai mursal khafi. Bukan mursal kopi tapi mursal khafi. Mursal khafi ni apa benda? Iaitu mursal yang tersembunyi. Jadi mursal khafi ni berbeza dengan mursal zahir. Itu mursal zahir, di mana mursal zahir tabi'in meriwayatkan kepada Nabi, maksudnya clear, maksudnya memang nampak terputus sanad tu. Tetapi hadis mursal khafi ini dia mursal yang tersembunyi. Jadi macam mana mursal khafi ini? Apabila seseorang meriwayatkan daripada orang yang hidup sezaman dengan dia, yang mana dia tak pernah berjumpa dengan orang itu. Contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam bab tentang jihad, juzuk kedua, page 925, nombor hadis 2709, iaitu melalui jalur Umar bin Abdul Aziz dari Uqbah bin Amir secara marfu'. Allah merahmat penjaga penguasa. Umar sendiri tidak pernah pun bertemu dengan Uqbah. Siapa yang dituturkan Al-Mizi dalam seperti yang dituturkan oleh Al-Mizi dalam kitab Al-Atraf. Jadi kat sini dia hidup sezaman, maksudnya kat sini dia kata Umar dengan Uqbah hidup sezaman, akan tetapi dia tidak pernah berjumpa. Hukum hadis mursal khafi ni adalah dhaif lah, hadis yang lemah, kerana dia tergolong jenis hadis munqati'. Hadis munqati' jika terputus sanad itu nampak jelas hukumnya sama dengan hadis munqati'. Jadi hukum beramal dengan hadis mursal ni macam mana pula? Jadinya hukum beramal dengan hadis mursal ni secara umumnya lah. Secara umumnya hadis mursal ini tidak boleh dijadikan hujah ataupun beramal dengan kecuali disokong oleh satu daripada syarat-syarat berikutlah. Hendaklah disokong hadis berkaitan dengan sanad yang lain yang bermartabatkan sahih dan hasan, dan hendaklah diriwayatkan secara makna menerusi seorang perawi lain yang tidak mengambil sanad daripada syekh yang sama. Dan terusnya adalah menempati kata-kata iaitu fatwa ataupun perbuatan sebahagian sahabat yang kemudian diamalkan oleh sebahagian ulama hadis dan fuqaha. Jadi kesimpulan kat sini yang saya nak cakap, di hadis mursal ini hukumnya adalah dhaif kerana sanadnya terputus, dan ini merupakan pendapat ahli hadis seperti Imam Muslim. Jadi sekian, terima kasih.